kita ni duduk dalam kategori mana bab solat ni. Okay. Sebab cerita bab solat ni ada kategori yang pertama yang memang tak solat. Ini kategori yang paling teruk lah. Kategori yang paling teruk, Islam tapi tak solat pun. Langsung tak solat. Ada tuan-tuan. Ada orang macam ni. Islam pada nama saja tapi tak pernah solat. Okay. Saya pernah terbaca satu artikel tuan-tuan. Ini cerita pasal satu artis Bollywood. Tuan-tuan kenal kot, tapi tak pasal saya sebut nama lah. Dia kata dia tak pernah solat. Islam tapi tak pernah solat, tuan-tuan, ramai golongan ni. Okay? Itu satu golongan yang paling teruk lah. Minta moga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Ada satu golongan lagi, okay, dia tak solat kecuali bila terdesak. Bila terdesak, tuan-tuan, bila terdesak. Contoh bila ada kematian. Bila ada kematian, solatlah dia, insaf sekejap. Mak ayah dia meninggal, dia pun insaf, dia pun solat dalam masa tu. Ada juga. Ataupun dia memang dia sendiri terdesak, atau kena musibah berat ke, kena penyakit ke, kan. Lepas tu barulah insaf, minta tolong, ya Allah tolonglah, kan, aku insaf, kan. Lepas tu bila segar balik, lupa balik, kan. Ini tabiat manusia, kan. Ada orang solat tapi 50-50. Solat hari ni solat, besok tak, hari ni solat. Ada macam-macam jenis, macam-macam pattern ada orang solat, tuan-tuan. Ada orang solat, bagus solatnya tapi masih lagi tak full. Contoh mungkin 80-90%, tapi hari setiap bulan ada yang tinggal. Setiap hari kalau tak semua pun satu waktu tinggal kadang-kadang. Waktu yang paling favorite, tuan-tuan, berdasarkan kepada kita punya kajian, satu kajian kita buat dekat satu tempat, dekat shopping mall dekat di Kajang, di bawah Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia, yang pelajar buat kajian. Memang setiap hari ada je yang tak solat. Setiap hari ada yang tak solat. Okay. Solat apa yang paling favorite, yang selalu orang tinggal? Bukan nak tinggal, tapi mungkin tertinggal. Sekarang ni pula musim World Cup. Pagi esok ada final, tuan-tuan. Contohnya dah berjaga malam, habis dia punya match pukul 5 tak subuh lagi, dia pun tidur bangun pukul 8, tuan-tuan. Padahal sikit je lagi tu. Jadi nasihat saya kepada peminat-peminat bola sepak, kalau ada masa lebih kurang sejam tu, tunggulah. Sebab bila tidur lambat, tuan-tuan, memang bangun dia payah. Dia payah nak bangun, kan. Nak tengok bola, tengok, tak ada masalah. Saya pun tengok juga kadang-kadang, tuan-tuan. Cuba kecewa sikit lah Morocco kalah, tuan-tuan. Okey, baik, tuan-tuan. Baik, itu ada yang solat, ya. Dan yang terakhir sekali, kategori yang paling payah nak capai ialah orang yang memang jaga solat. Sejak dia balik, tuan-tuan, tak pernah tinggal solat. Ini kategori yang terpilih lah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ini, insya-Allah, tuan-tuan. Maknanya kalau saja tinggal memang tak. Maknanya kalau macam mana pun, kecuali dia terlupa, kecuali dia tertidur lah. Kalau sengaja tinggal solat, memang tak ketinggal solat. Ini kategori yang terbaik, tuan-tuan. Itu antara masalah umat Islam hari ini. Jadi kalau kita masuk dalam mana kategori pun, maka kita, kalau kita ada kelemahan-kelemahan, maka kita cuba sama-sama perbaiki, tuan-tuan. Baik. Masalah yang kedua, dah solat tapi solat di hujung waktu. Ini pun satu isu juga. Solat bagus, tak pernah tinggal solat, tapi solat hujung waktu semua. Yang dekat nak masuk waktu lain baru solat, tapi solat tak pernah tinggal. Dia rasa bersalah sangat tinggal solat, tapi dia tak rasa bersalah kalau sengaja melewat-lewatkan solat. Sedangkan melewat-lewatkan solat ni, tuan-tuan, kalau sengaja sehingga sampai hujung waktu, haram, tuan-tuan. Haram, berdosa. Kalau tak berdosa, kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang bersolat, alladzina hum an salatihim sahun. Ini orang dah solat pun masih lagi disebut celaka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia melalaikan daripada menunaikan solat. Dia solat tapi lalai, cuai, sengaja melambat-lambatkan solat.
buat hujung-hujung waktu, ambil tak cakna, tak ambil berat. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kena buat dengan sempurna. Nak buat sempurna kena dalam waktu dia yang sebenar, bukan dah hujung-hujung boleh nak habis waktu baru solat. Salah, tak betul, berdosa tuan-tuan kalau sengaja. Lambat tu maksudnya apa dia tuan-tuan? Lambat bukanlah maksudnya waktu Zuhur masuk 1:30, pukul 2 kita solat, tak berdosa. 3 solat masih lagi tak berdosa. 3:30 boleh lagi, kan? Tapi kalau sampai 4:30 baru nak solat, ada 10 minit lagi nak masuk asar, itu berdosa, haram hukumnya kalau disengajakan. Betul tak? Tak boleh tuan-tuan. Sebab ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh tuan-tuan. Ini pun masalah juga. Jadi kalau kita termasuk dalam golongan ini, maka kena muhasabah diri lah, kena perbetulkan balik lah, kena baiki balik kaedah kita solat. Sebab sayanglah kalau kita dah solat, tiba-tiba kita kena kutuk, kena keji, kena kata celaka oleh Allah Ta'ala, sangat rugilah. Sedangkan kita dah solat, jadi kita perbaiki keadaan solat kita. Baik, yang ketiganya, masalah tak khusyuk dalam solat ataupun kurang khusyuk dalam solat. Ini pun masalah juga tuan-tuan. Sebab markah solat ini dikira berdasarkan kepada antaranya lah, ciri-ciri penting ialah sejauh mana kita khusyuk dalam solat. Sebab kita pernah baca ayat yang sebelum ni, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya kalau kita nak berjaya, wajib antara cirinya kena khusyuk dalam solat. Artinya kalau kita masih lagi belum khusyuk dalam solat kita, maka kita belum berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mungkin ada jawatan tinggi, mungkin kita ada duit yang banyak, kaya-kaya, bisnes bagus, tetapi di sisi Allah, kalau solat tak khusyuk, bukan daripada orang yang berjaya. Belum berjaya tuan-tuan. Syarat nak berjaya kena khusyuk solat. Ini terang-terang jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi bila kita nak khusyuk, apa cabaran dia tuan-tuan? Banyak cabaran dia. Ada cabaran dalaman, ada cabaran luaran. Ada dalam diri kita, ada daripada luar, daripada diri kita. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, ini antara cabaran paling utama tuan-tuan, yang kita berhadapan dengan musuh, yang mana musuh tak nampak kita, tapi dia nampak kita, tapi kita tak nampak dia. Musuh kita adalah syaitan. Syaitan ni kerja dia full time tuan-tuan, bukan part time, ni full time. Kerja dia tak henti-henti, siang malam kerja dia nak wasakkan umat Islam. Nak wasakkan umat manusia, bukan setakat umat Islam saja, seluruh manusia dia nak sesatkan. Bahkan dia berjanji, berikrar, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nak sesatkan manusia. Bukan main-main tuan-tuan. Dia sumpah depan siapa? Depan Allah yang cipta dia. Punya kuhajar iblis ni. Kuhajar betul ni, orang yang bukan orang Allah, yang Al-Khaliq, yang bagi dia peluang hidup, yang bagi dia maknanya segala-galanya. Tiba-tiba depan Allah dia berikrar, bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhan, oleh kerana Engkau dah sesatkan aku, dah keluarkan aku daripada syurga ni, aku bersumpah dan berjanji akan sesatkan seluruh anak Adam. Seluruh tuan-tuan, tak terkecuali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini di antara orang yang akan selamat insya-Allah daripada gangguan syaitan, godaan syaitan. Apa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat disebut bukan di kalangan orang-orang ikhlas tuan-tuan, tetapi orang yang diberikan keikhlasan. Kenapa? Ikhlas ni bukan benda mudah. Ikhlas ni bukan kita senang-senang dapat. Ikhlas ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertuah adalah orang yang dikurniakan keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas ni bukan benda mudah tuan-tuan. Walaupun kita baru solat, markah solat kita ni semua tak sama tuan-tuan. Tak semesti imam tu dia di depan, dia dapat pahala sama dekat belakang. Kadang-kadang orang belakang tu makmum, pahalanya lebih besar daripada pahala imam. Kenapa? Imam tak ikhlas tuan-tuan.
rosak amalan kita bila tidak ada keikhlasan. Itu antaranya. Jadi orang yang ikhlas ni, syaitan tak boleh kacau, dia tak boleh rosakkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana ikhlas ni benda dalaman. Syaitan pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Ikhlas kita tak ikhlas, malaikat tak tahu tuan-tuan. Malaikat tahu apa dia? Dia catat setiap amalan kita. Oh, si fulan sebulan dah solat, dia pun tulis solat. Akhirnya yang menentukan solat dia diterima atau tak bila? Di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar nanti Allah Ta'ala akan bertemu setiap manusia. Dalam satu kajian, walaupun kajian ini tidaklah berdasarkan kepada hadis tuan-tuan, manusia yang akan dikumpulkan sejak Nabi Adam sampai akhirnya anggaran lebih kurang 20 bilion umat manusia yang akan bertemu seorang-seorang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Tuan-tuan, di padang mahsyar seorang-seorang mesti bertemu dengan Allah Ta'ala. Selama sekejap tu terpulang kepada Allah SWT, terpulang kepada amalan-amalan dia. Ada jumpa sekejap, terus dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Bayangkan tuan-tuan, sepatutnya satu hadis Nabi kata manusia akan dihisap, dihitung di padang mahsyar. Ada yang sampai duduk di sana 50,000 tahun di padang mahsyar tuan-tuan. 50,000 tahun duduk di padang mahsyar. Tapi itu bagi siapa? Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama tuan-tuan. Yang dikatakan mataharinya berada lebih kurang satu batu, mailan wahidah, satu batu. Daripada kedudukan itu, walaupun kita pernah dengar sedengkal, bukan sedengkal tuan-tuan, dia sebut dalam hadis mailan, satu batu. Sekarang kedudukan matahari berapa jauh tuan-tuan? Berapa batu? Ingat lagi masa belajar sains dulu, masa budak-budak, 93 juta batu. Sekarang kedudukan dia matahari 93 juta batu tuan-tuan, bukan 149 juta kilometer. Dan para saintis menyebutkan bahawa kalau sekiranya matahari berganjak beberapa sentimeter saja dekat, hancur dunia, terbakar dunia ni kerana kepanasan dia. Subhanallah. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Dan kalau dia berganjak jauh sedikit, beberapa sentimeter daripada dunia di matahari ni, beku semua, tak ada kehidupan dalam dunia ni. Artinya Allah Ta'ala telah letak dia punya kedudukan dia sangat tepat yang membolehkan kita ni manusia hidup atas muka bumi ni, dan juga makhluk-makhluk lain. Dan bayangkan kalau 93 juta batu dia punya sedikit pun boleh terbakar. Bayangkan kalau hanya kedudukannya satu batu saja daripada manusia di padang mahsyar. Dan ada 20 bilion umat manusia di tempat yang sama, di padang mahsyar yang sama, menunggu hari dihitungkan amal-amal mereka. Subhanallah. Dahsyat tuan-tuan. Sangat dahsyat. Jadi sebab itulah bila kita kaitkan dengan cerita pada mahsyar tentang solat dan sebagainya, maka kita kena ambil cakna betul-betul tuan-tuan. Sebab antara amalan yang mula-mula sekali dihitung adalah solat kita. Solat kita. Dan okey tadi, baik, kita habis cerita tadi pasal pada mahsyar tadi. Panjang dia, maknanya lama dia hingga 50,000 tahun disebutkan dalam hadis. Tetapi bagi orang yang beriman, Nabi kata dia sekitar antara satu solat, kita solat maghrib, antara maknanya dia punya takbiratul ihram sampai kita bagi salam, itu saja tempoh kita berada di mahsyar. Kalau kita termasuk dalam golongan orang yang beriman, amin ya rabbal alamin, insyaallah tuan-tuan. Sekejap saja. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia tunggu sampai 50,000 tahun. Itu manusia yang paling teruk sekali lah. Last sekali kena hisap tuan-tuan, 50,000 tahun. Masya-Allah. Dahsyat. Baik tuan-tuan, Allah SWT, syaitan ni macam kita sebutkan tadi, bahawa dia bersumpah dengan nama Allah. Untuk apa? Untuk sesatkan manusia, kecuali orang yang ikhlas tadi kita sebut. Baik, Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan syaitan berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang seseorang daripada menikmati kemanisan solat. Syaitan ni kerja dia memang luar biasa tuan-tuan. Dia kerja sungguh, dia buat sungguh, dia gigih sungguh nak sesatkan manusia. Sebab apa? Itu sumpah dia depan Allah Ta'ala. Jadi kita kadang-kadang memang marah dekat syaitan ni, tapi nak marah macam mana, itu kerja dia. Tugas dia hari-hari sesatkan orang.
nak cari kawan, cari geng supaya sama-sama boleh masuk neraka dengan dia. Ini kerja dia, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena jaga-jaga, tuan-tuan. Dan hari ini kita tengok, tuan-tuan, cara dan kaedah, beberapa kaedah yang disebutkan juga dalam hadis dan juga ayat Al-Quran, bagaimana syaitan ini berusaha sedaya upaya untuk sesatkan kita. Okey, yang pertama, dia nak supaya kita ni tak solat. Itu yang pertama. Itu bagi orang yang solat, tak solat. Itu dia kacau macam tu lah. Okey, mana dia akan cuba sedaya upaya untuk sibukkan kita supaya tak solat. Itu yang pertama. Baik, kalau dah solat, lain pula cara dia. Baik. Ini kerana apa? Kerana memang kerja dia macam saya sebutkan tadi, bahawa dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini kerja syaitan. Memang Allah Ta'ala dah sebut kerja syaitan ni kerja apa dia? Syaitan itu hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan. Dia bisik kat telinga kita, dia ajak kita buat benda maksiat. Tinggalkan solat, tak payah solat. Dia buat contoh macam-macam lah, tuan-tuan. Kamu yang solat hari-hari ni, tengok orang solat-solat ni, contoh hujan ni lah, yang kita boleh gambarkan, tuan-tuan. Dia mungkin kalau kita orang yang beriman, kadang-kadang, tuan-tuan, kita rasa macam rasalah sebenarnya tak betul pun, cuma perasaan kita rasa kenapa kita dah solat, tak tinggal solat, hari-hari buat solat, tapi susah je hidup kita. Syaitan datang melalui kaedah itu, tuan-tuan. Tengok, kamu solat hari-hari pun kamu miskin terus je, miskin. Kamu sakit, tak sembuh sakit kamu solat. Nampak tak hujah syaitan? Maknanya makul tak, munasabah kita rasa. Tengok orang tak solat, okey je. Orang tak solat, kaya-kaya, sehat, segar bugar. Yang kamu solat pun tak ada apa. Kamu dapat apa kat solat? Dia tanya, tuan-tuan. Jangan main. Hujah syaitan ni subhanallah, dahsyat, tuan-tuan. Dia akan datang ikut orang macam ni. Orang ada ilmu dengan ada orang ilmunya. Dia bagi pula tahu, maknanya dia bagi hujah. Tak apa, Allah Ta'ala itu dibawa sifat Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Ta'ala itu boleh mengampunkan dosa. Dalam hadis sebut, ada orang yang dah bunuh 100 orang pun Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Alah, setakat kau tinggal solat sekali sedua tu tak ada masalah lah. Taubat je dengan Allah Ta'ala. Maka hujah syaitan macam-macam dia datang. Supaya apa? Supaya kita tak solat. Tapi kalau kita solat, ada yang pula cara dia, nanti kita sebut nanti. Jadi macam mana kaedah dia nak kacau? Antaranya bentuk kajian, bentuk cara dia, pendekatan dia adalah pertamanya untuk kita tangguh solat. Kalau kita nak solat juga, dia kata okey tak apa, bagus. Dia puji pula kita. Contohnya kan, bagus kamu ni, bagus jaga solat kan. Tapi takkanlah awak solat kau, banyak kerja lagi ni, sibuk lagi, buat dia dulu. Tangguh sekarang tak apa. Kan? Dalam hukum fiqh pun tak apa, dia kata wajib muasa, wajib mudayya. Wajib ada waktu panjang, ada waktu yang pendek, tak apa. Harus tak masalah. Syaitan bijak, tuan-tuan. Dia bisik-bisik, tak apalah dulu, kau biar sikit, sibuk kan. Jadi akhirnya kadang-kadang dengan sebab kita tangguh-tangguh, akhirnya tinggal solat. Itu di antaranya. Di antara kaedahnya juga ialah membuatkan kita jadi mengantuk, tuan-tuan. Jaga-jaga, tuan-tuan. Ini syaitan punya kerja dia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa mengantuk, itu tandanya syaitan telah cuba untuk mengganggu tuan-tuan. Bukan dalam solat saja, luar solat pun sama. Ini bukan saya kata ni hadis kata, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa mengantuk tu, carilah jalan macam mana nak lawan mengantuk tu. Kalau boleh pergi basuh muka ke, kalau boleh buat kopi ke. Tapi kat surah tak ada kopi kan. Kalau tempat-tempat lain, kalau ngantuk minum kopi kan, surah tak ada kan. Mungkin boleh cadang, tak ada kan. Sediakan kopi kan masa kuliah, supaya kalau orang ngantuk boleh minum kopi sambil-sambil kan. Tapi takut tumpah pun rosak pula kan, rosak kapet pula kan. Baik. Okey, mengantuk ini sebenarnya adalah salah satu kaedah yang syaitan lakukan untuk mengganggu orang yang bersolat, begitu juga orang yang di luar solat, khususnya dalam majlis-majlis ilmu lah. Kalau majlis tengok bola tak ngantuk, kan? Betul saya cakap.
Ni malam ni tengok bola kan, pukul 4 dah sudah bagi pukul 4. 03? Pukul 3. Pukul 3. Bangun boleh tidur pukul 12 tu, seset jam, pukul 3 boleh bangun tuan-tuan. Segar mata. Sebab syaitan celikkan mata kita kan, supaya ni best ni bagus Tapi kalau bangun tahajud boleh bangun tuan-tuan. Tidur pukul 12 nak bangun pukul 3, nak suruh untuk salat tahajud boleh tak? Kalau saya payah tuan-tuan. Tengok syaitan, dia tengok orang yang sama, benda yang sama buat waktu yang sama, ni bangun waktu malam, tidur macam 2-3 jam, bangun, payah kalau kita nak bangun solat. Tapi kalau bola insya-Allah siap pesan kat rumah dia kan. Tolong kerja abang bila bunyi loceng. Kadang-kadang tidur lewat tak bangun tuan-tuan. Contoh, pandai tuan-tuan. Syaitan ni memang bijak Syaitan ni memang bijak untuk mengganggu kita umat manusia. Baik. Jadi syaitan suka menyebabkan orang menguap, mengantuk. Bila kita mengantuk, kita hilang fokus. Dapat pahala tuan-tuan. Tuan-tuan datang duduk majlis ilmu, walaupun tuan-tuan tidur tak apa sebenarnya. Itu tanda apa? Tanda ketenangan jiwa. Orang tidur ni tuan-tuan, orang tenang jiwa dia. Orang serabut tak boleh tidur. Orang stres tak boleh tidur tuan-tuan. Sebab tu saya pernah dengar, tapi betul tak Allah alam lah. Ada pernah dengar sahabat-sahabat kita orang tabligh. Dia cerita satu ketika tu satu tempat. Satu tempat tu ada mak saleh tuan-tuan, tak Islam. Mak saleh tak Islam. So dia ni ada masalah insomnia lah, maknanya payah nak tidur. Tapi dia pergi tengok orang Islam, dia pun hairan. Dia tengok kat masjid kan, bila solat Jumaat kan, khusyuk kan, tidur. Dia kata hairan sungguh kan, macam mana dia orang boleh tidur? Aku nak tidur kau payah kan, dengan pil tidur lah, semua payah nak tidur kan. Akhirnya dia try, masuklah masjid, boleh tidur tuan-tuan. Bila boleh tidur, katanya lah, Allah sejauh mana kebenaran cerita, katanya lepas tu dia masuk Islam. Dengan sebab tengok orang Islam tidur masa solat Jumaat. Maknanya bunyi macam pelik lah tuan-tuan, tapi ada kemunasabahan juga Sebab kita tengok memang dekat solat Jumaat, bukan macam kata kat orang ni kadang-kadang kita pun terlelap juga tuan-tuan. Terlelap juga. Contoh, jadi dia nak cari ketenangan tu. Jadi maknanya tak ada masalah tuan-tuan, dapat pahala. Cuma kalau duduk dalam majlis ilmu, kalau kita tidur dapat pahala, insya-Allah tak ada masalah, pahala dapat. Tapi ilmu dapat tuan-tuan? Ilmu tak dapat lah. Sebab bila mata kita tutup, akal kita pun tutup. Telinga dengar tapi dia tak boleh proses otak kita, tak boleh proses ilmu yang kita sampaikan. Rugilah. Untung dapat pahala tapi rugi daripada mendapat ilmu. Baik. Syaitan suka menyebabkan orang menguap, mengantuk, hilang fokus. Hadis ada. Ini cerita hadis Nabi SAW menyebutkan Innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'um. Fa in 'atasa ahadukum wa hamidallah kan haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula yarhamukallah. Wa amma at-tatha'um fa innama huwa minasy-syaitan. Fa idza tatha'ab ahadukum فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. Ini cerita dalam satu hadis daripada Sahih Bukhari menyebutkan sesungguhnya syaitan suka, Allah Ta'ala menyukai orang yang bersih. Allah Ta'ala suka orang bersih dan membenci orang yang menguap. Walaupun kita kata apa nama ni, semua tu dengan izin Allah Ta'ala berlaku, tapi Allah Ta'ala suka sifat-sifat tertentu daripada manusia ni, antaranya orang bersin. Bila orang bersin, apa dia buat biasanya? Dia kata Alhamdulillah. Dapat pahala tuan-tuan. Bersin pun dapat pahala. Kawan dengar, Yarhamukallah. Contohnya kan, ada pun menguap, sesungguhnya dia daripada syaitan. Dia ada dua jenis lah. Ada yang menguap ni kerana kita memang penat. Memang ada penat. Kita kadang-kadang dia menguap tapi bukan nak tidur pun, tapi dia menguap kerana keletihan. Ada menguap, dia menguap yang syaitan yang jelas tuan-tuan. Bila masuk dia majlis ilmu, masa itulah dia nak menguap. Dia keluar je segar bugar tuan-tuan. Contoh masa solat, masa itulah dia nak menguap, dia nak mengantuk masa tu kan. Contoh kita solat ngantuk sangat. Bila keluar je pintu tu segar tuan-tuan.
Tengok dia dah lari dah. Dia duduk atas mata kita duduk atas mata kita tu supaya jadi berat, supaya kita pecah mata. Tapi bila keluar dia segera buka. Itu menggambarkan betapa syaitan ni memang kerja dia nak suruh kita tidur. Okey. Baik, sesungguhnya apabila seseorang itu, oleh itu apabila salah seorang daripada kamu menguap, hendaklah dia menahan sedaya upaya dia. Jangan kalau bersin jangan tahan tuan-tuan. Bersin lepaskan. Tapi bersin pun ada adab-adab dia. Jangan sampai terkejut orang sebelah tu. Ada orang dia bersin tu memang orang Kelantan kata habis kering kan. Dia angkat, tarik, nampak, dia bagi betul. Terkejut orang sebelah kan. Bukan sebelah tu, jiran sebelah pun terkejut. Punya kuat kan. Tarik nafas, mana itu yang pelan-pelan. Okey, bersin dah mengikut. Tengok keadaan. Kalau dekat rumah seorang-seorang tak apalah tuan-tuan. Kuat sikit kan. Tapi kalau dia di khalayak ramai, adabnya kita bersihlah secara perlahan dan sederhana. Baik. Jadi kalau boleh tahan, menguap ni kalau boleh kita tahan. Ini sunnah Nabi. Nabi ajar kita bila kita menguap, tahan. Dan kalau boleh tutup mulut lah. Jangan buka mulut. Sesungguhnya apabila seseorang menguap sehingga mengeluarkan bunyi, ada jenis menguap berbunyi tuan-tuan. Bunyi dia lain macam bunyi dia kan. Maka apabila seorang menguap hingga mengeluarkan bunyi, syaitan akan mentertawakan dia. Berjaya aku kacau dia kan. Sampai dia menguap sampai bunyi-bunyi tuan-tuan. Ini hadis daripada Bukhari tuan-tuan, Sahih Bukhari. Baik. Kemudian seterusnya, kaedah juga syaitan mengacau kita, mengganggu kita dalam solat supaya kita tidak khusyuk, ialah membisikkan was-was ketika solat. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, seorang jemaah lah. Kesian, saya dah tegur kali, tapi kesian. Dia dah ada was-was yang teruk. Bila dia baca tu, dia sentiasa ketinggalan lah pendeknya. Sebab tu bila saya jadi imam, saya baca perlahan tuan-tuan. Macam nak ikut dia. Takut sebab dia selalu ketinggalan. Sampai kadang-kadang dah orang nak sujud, nak bangun pun tak habis lagi. Dia baca subhanallah, Alhamdulillah. Itu tak habis tuan-tuan. Kalau seterus, alhamdulillah terus tak apa. Alhamdulillah, 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 Rabbil alamin. Payahnya tuan Allah. Kesian. Saya dah tegur kan, tapi tak, dia dah terbiasa kan. Bila rokok sujud pun macam tu bacaannya kan. Jadi macam mana kaedah nak ubah payah kan tuan-tuan. Sebab dia dah, maknanya daripada muda lagi solat macam tu kaedahnya. Lambat lambat satu, kemudian baca dia ada waswas. Syaitan punya kerja tu. Syaitan dia kerja, dia datangkan waswas. Kamu kena baca betul-betul ni, tak betul, tak betul, tak sah solat ni. Dia datang pukul tu pula, ulang lagi sampai betul. Dan yang ulang tu tuan-tuan, yang saya pelik, tempat lain okey. Tempat lain okey sampai setengah-tengah tu. Iya. Tu dia kena kat situ je. Syaitan datang tempat dia tak maknanya dia susahkan dia awal-awal lagi. Ada yang setengah tu alham tu. Ada kadang-kadang iya kan nak budu. Dia ulang-ulang tuan. Jadi ini masalah ini sebenarnya daripada syaitan. Dia saja nak menyusahkan kita, nak bagi kita was-was, supaya kita rasa ragu-ragu, supaya kita ulang-ulang, akhirnya solat kita jadi rosak. Itu pun masalah. Okey. Selain daripada itu, dia akan membisik-bisikkan. Ini sebab itu dalam Al-Quran, antara sifat syaitan, min syarril waswasil khannas, kita minta berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Mana kita meminta perlindungan daripada Allah SWT daripada kejahatan pembisik, itu syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. So dia akan datang bisik-bisikkan dalam pemikiran kita, khususnya apabila kita solat. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita solat saja, macam-macam datang. Kita yang jauh tu tak apa, yang paling dekat tuan-tuan, kita solat yang paling dekat, maghrib dekat, ada tak terlintas benda-benda lain? Saya ada tuan-tuan. Ada kan? Saja je dia. Benda tu kita tak ingat pun masa luar solat. Tapi bila semayang je, bila solat, ya Allahu Akbar, datang selalu. Macam-macam. Macam-macam cerita datang. Kalau kita berniaga kita, kalau kita pejabat dengan pejabat kita, kalau kita berhutang dengan berhutang kita, kalau dengan alur je dia nampak muka alur datang ke dia, contohnya lah. Dia datang semua.
keluarga kita teringat, anak kita teringat, isteri teringat, mungkin girlfriend, boyfriend dulu teringat. Ni dah lama, dah 20 tahun datang lah cerita tu. Sebab tu orang kata, kalau kita hilang satu benda, tuan-tuan, hilang bila kita solat, dia datang. Datang. Itu tanda keterangan satu. Yang kedua, memang antara kaedah kita nak dapat bantuan Allah Ta'ala memang melalui solat lah. Betul. Tetapi yang masalahnya, daripada Allahu Akbar tak ingat Tuhan pun, dia ingat ke benda yang kita nak cari. Kalau kita hilang, contoh mudah lah, benda yang paling penting hari-hari, dokumen penting adalah kad pengenalan kita. Tak ada kad pengenalan, tak dapat budi kan. Run 95 kan, tak dapat kan. Hilang, datang solat tadi dan datang IC hilang tuan-tuan. Lepas ni nak isi minyak. Allahu Akbar. Tuan-tuan buat apa masa solat? Dia fikir kan, fikir mana aku letak IC tadi kan. Dia teringat tuan-tuan, syaitan bantu lah. Dia pun datang, tengah sembahyang ini imam. Ini bukan imam lah, kalau imam memang tak boleh lah. Imam ada kelebihan tuan-tuan, sebab imam ni, sebab tu saya sebenarnya tak berapa suka jadi imam. Sebab takut lari tuan-tuan. Sebab takut lari. Kadang-kadang kita solat, datang. Kita lawan-lawan pun dia datang. Kadang-kadang tu yang kadang-kadang imam pun terlebih rakaat, kurang rakaat, boleh berlaku. Sebab apa? Syaitan datang mengajar kita. Cuma kelebihan jadi imam ni, kita lebih berhati-hati. Kerana kita bawa jemaah kat belakang kita. Dan walaupun lari, kadang-kadang kita cepat-cepat datang, tarik. Betul kan? Kalau jadi imam, dia lebih bering. Tapi kalau kita semayang seorang di belakang tuan-tuan, wah, seronok, bebas je. Imam rokok. Imam bangun. Sedar-sedar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis semuanya. Tak sedar kita solat ke tak, tuan-tuan. Kadang-kadang betul kelas cakap, benda ni boleh berlaku. Kita sedar masa bila kita solat, rupanya aku tadi solat dah salam dah, tak tahu apa-apa, baca tak apa, tak tahu tuan-tuan. Syaitan dia boleh hanyutkan kita sehanyut-hanyutnya dalam solat kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dia kena selalu minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang macam-macam. Okey? Sehingga kadang lupa baca lah, lupa rakaat, macam-macam lah tuan-tuan. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat ya tuan-tuan, syaitan, ada satu jenis syaitan yang memang kerja dia rosakkan orang dalam solat. Apa nama dia? Khanzab. Ada nama syaitan, saya pun tak pernah dengar tuan-tuan. Bila baca hadis, Masya Allah, ada nama syaitan namanya Khanzab, Al-Khanzab. Okey. Dalam satu hadis, diriwayatkan daripada Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, menyebutkan hadis riwayat Muslim, atan Nabi SAW faqala ya Rasulullah. Ada seorang sahabat datang jumpa Nabi, mengadu kepada Nabi tentang solat dia. Dia kata, ya Rasulullah, inna syaitana qad ahala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayhi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitanun yuqal lahu Khanzab. Fa iza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu watfil ala yasarika thalatha. Ini kaedah macam mana kita nak jaga. Qala fa fa'altu dhalika fa adhhabahu Allahu anni. Okey, baik. Aku datang bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, semua syaitan telah mengganggu antara aku dan salatku dan bacaanku, sehingga dia mengelirukan bacaanku. Jadi sahabat, jadi kelebihan para sahabat kan tuan-tuan, bila ada masalah, bila ada isu-isu tertentu, terus jumpa Nabi, tanya Nabi, macam mana Nabi nak buat macam mana ni? Aku selalu solat-solat je selalu datang syaitan kacau. Dia tahu dah yang mengacau tu syaitan. Sebab syaitan ni dia memang kerja dia itulah. Kalau orang tak solat, dia tak ada masalah, tak kacau lah. Tak apa, kau terus tak solat. Tapi orang solat dia kacau supaya solat kita jadi rosak. Okey, antara keadaan dia merosakkan ialah mengganggu fokus kita, mengganggu kita punya perhatian, supaya kita lalai dan cuai dalam solat kita sampai kita tak tahu apa yang kita baca. Macam sahabat datang jumpa Nabi, maka dia bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, syaitan telah mengganggu antara aku dan solatku dan bacaanku, sehingga dia mengelirukan bacaanku. Maka Rasulullah bersabda, itulah syaitan dipanggilnya, dia dipanggil Khanzab, Al-Khanzab, syaitan nama Khanzab. Apabila engkau merasakan gangguannya, maka fasta'in billah. Contoh tak apa boleh tuan-tuan,
Bila kita tengah solat, tiba-tiba kita rasa memang ganggu, dia selalu datang bawa benda-benda. Macam kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh baca tuan-tuan, tak masalah. Itu adalah ayat daripada Al-Quran. Bahkan kalau kita baca doa pun masa solat tidak ada masalah, ya? Tidak ada masalah, boleh baca. Kemudian ini yang menarik, ludahlah. Nabi ajar supaya ludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Tuan-tuan mesti terfikir, pernah tak kena ludah tu kan? Tak pernah, tak ada lagi orang buat Tapi benda ni ada dalam hadis, ada hadis riwayat Muslim, ludah. Cuma ludah tu macam mana? Dia ada kaedah ludah. Ludah ni bukanlah dengan helio tuan-tuan. Tidak habis lah. Kalau orang buat amal dia ikut apa yang orang literal, makna dia bahasa secara bahasa secara orang kata bahasa Lahawi, dia suruh bahasanya ludah habis lah dalam sebuah masjid kita tuan-tuan. Maknanya kalau orang tak ludah tu, maknanya solat dia tak kena ganggu lah. Itu satu. Yang kedua, ulama menyebutkan ludah ini tanpa air liur. Yang boleh, malam solat boleh buat tetapi dia bukan sampai kita ludah macam tak. Dia isyarat sahaja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mana kita buat kali tu gitu boleh, tidak ada masalah. Walaupun dalam sahabat, jangan sampai pastikan orang sebelah tak kena air liur kita lah. Dan dia pastikan tidak ada air angin tadi. Boleh dibuat tuan-tuan boleh. Tapi tak boleh hembus ke kiri pun tak apa. Mana kita niat je hembus ke kiri, tapi kita hembus je secara pelan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tersebut boleh. Dan apa yang dibuat oleh sahabat, bila dibuat itu, fa fa'altu zalika, maka aku buat seperti mana yang dicadangkan oleh Nabi. Fa adhabahu Allahu anni, maka syaitan telah pun pergi meninggalkan aku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga tuan-tuan, kalau kita tidur, kalau tuan-tuan biasa, saya pernah juga masa kita tidur kena ganggu. Kita tiba-tiba ada macam punya tindih tindih macam kita biasa dulu-dululah. Sekarang tua-tua ni syaitan tak nak kacau lah. Masa muda-muda selalu bila kita tidur kita rasa macam kita sedar, mata tak boleh buka, nak bercakap pun tak boleh. Pernah kena tuan-tuan? Ada siapa pernah kena? Dia panggil kena tindih ke hantu. Tindih ke hantu. Bila kita sedar tuan-tuan, baca auzubillahi minasyaitonir, kita hembus macam tu belah kiri, insya-Allah tidur balik dia tak kacau dah. Itu di antara kaedah betul. Ni benda ni fakta tuan-tuan. Benda ni boleh berlaku dan syaitan tu memang kerja dia berbagai-bagai. Dia guna teknik yang macam-macam nak rosakkan kita tuan-tuan. Kita nak rosak insya-Allah. 2 minit lagi. Okey, ada sempat ni. Syed, baik. Kita seterusnya tuan-tuan, antara benda yang juga diganggu oleh syaitan ialah mengelilungkan bilangan rakaat. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla 3 aw 4 falyatrahu syak wal yabni ala mastayqan thumma yasjud sajdatain qabla an yusallim fa in kana shalla 5 syafa'na lahu salatan wa in kana shalla itmaman li 4 kana targhiman lisyaitan." Okey, ini tips lah, kaedah Nabi ajar. Kalau sekiranya salah seorang daripada kamu ragu-ragu tentang solatnya, dalam solat kita ragu-ragu, 3 ke 4, 2 ke 3 contohnya, maka adalah dia membuang keraguan itu dan berpegang kepada apa yang dia yakininya. Ulama sebut, kalau kita ragu, tadi 2 ke 3 2 ke 3, maka kita ambil yang kurang. Kita ambil yang kurang. Kalau kata 2, 3, kita ambil yang kurang. Okey, maka kita ambil 2. Kemudian lepas tu, maknanya lepas tu kita ambil yang sebab kita dah ragu tu, maknanya dia mungkin kita dah 3. Tapi oleh kerana kita tak yakin 3, maka kita ambil yang rendah 2. Lepas tu kita tambahlah. Bila tambah lepas tu, maka kita disuruh untuk berdasarkan kepada hadis ni, supaya kita sujud sahwi lepas tu. Sujud sahwi. Okey, jika sebenarnya dia telah bersolat 5 rakaat, maka 2 sujud akan menjadi solatnya genap. Maknanya sujud sahwi itu menyempurnakan kekurangan kita. Kalau kita tadi solat 5 rakaat, sebenarnya 4 sepatutnya. Kita solat, kita tak ingat, kita tambah jadi 5. Maka bila kita solat sujud sahwi itu, maka dia menggenapkan. Okey, jika sebenarnya telah menyempurnakan 4 rakaat, maka 2 sujud itu menjadi penghinaan terhadap syaitan. Mana kita kaedah kita juga untuk melawan syaitan. Kemudian kaedah juga yang seterusnya tuan-tuan ialah
mengingatkan perkara yang telah lama dilupakan. Ini pun juga disebut dalam hadis Nabi SAW. Okey, apabila azan dilakukan, syaitan berpaling lari daripada sambil terkentut, tuan-tuan. Dia tak suka, dia takut orang azan. Kentut dia lari, tuan-tuan. Okey, tapi bila azan selesai, dia pun datang balik. Bila iqamah dilakukan, dia lari lagi. Kemudian bila iqamah selesai, dia datang semula dan dia akan mengganggu hati seseorang. Lalu dia berkata, ingatlah tentang perkara itu dan perkara ini. Syaitan dia datang, dia akan bawa semua benda-benda lama tu, dia akan suruh kita ingat. Itu juga antara kaedah bagaimana syaitan mengganggu kita. Dan selain daripada itu, syaitan akan menghias kita dengan urusan-urusan kerja macam kita sebutkan tadi. Kemudian yang terakhirnya, tuan-tuan, menjadikan kita membaca supaya tergesa-gesa. Ini pun di antara kaedah syaitan kacau kita. Mana kalau kita solat dengan cepat-cepat, tanda itu syaitan dah masuk dalam kepala kita, tuan-tuan. Dia suruh kita baca cepat. Mana kamu dah sibuk ni, lepas ni nak meeting, lepas ni ada klien, lepas ni nak buat tu, nak buat ni, kerja banyak tak siap ni, cepat-cepat solat. Sebab itulah kadang-kadang solat, ada saya pernah lah kadang-kadang dekat satu tempat, bila solat tu saya tak tahulah saya baca lambat ke imam baca cepat. Saya cuba baca senafas, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Separuh dah rokok lah, tuan-tuan, imam. Sebab tu lajunya. Laju sangat, tuan-tuan. Jadi bila kita laju, pertamanya bacaan kita dah tak tepat lari, makhraj huruf tak betul, tajwid tak betul. Dan kita ni macam kita tak perasan bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha sempurna, Allah segala-galanya. Jadi kita buat depan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, kena buat secara yang paling sempurna, sebab kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan buat cincang-cincang solat. Jangan main lepas batuk di tangga, tuan-tuan. Maknanya buat asal lepas. Supaya apa? Supaya kita kata, bila aku dah solat ni, Tuhan dah tak tanya aku dah solat. Tapi Allah Ta'ala akan tanya sejauh mana kita serius dalam menyempurnakan solat kita, tuan-tuan. Sebab itu penting kita lakukan dengan yang terbaik. Baik. Kemudian daripada satu hadis yang terakhir saya baca, dia akan bunyi ke? Dah masuk dah? Dah masuk dah? Oh, dah masuk dah. Okey, satu hadis lagi saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla thumma jaa fa sallam 'ala an-nabi fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ini di antara teguran Nabi buat, ada orang yang baca solat terlalu cepat sehingga kan tak ada tumaninah, tuan-tuan. So bila solat jumpa Nabi, kata kamu belum solat, pergi balik solat sampai 3 kali. Akhirnya Nabi beritahu, bila kamu solat, hendaklah kamu solat dengan sempurna, bila ada tumaninah, bacalah dengan bacaan yang betul, supaya solat kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.